Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat, alhamdulillah. Jadi kita lagi berapa hari lagi? Mungkin dalam 3 hari kot kita nak raya. Dan sedikit peringatan tuan-tuan, hari ni hari yang ke-berapa Zulhijjah? Yang ke-8, yang ke-7 kot. 7, 8, yang ke-7. Jadi antara hari yang banyak manusia terlalai, iaitu 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Kita bila baca dalam Al-Quran surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan 10 malam. 10 malam ni sepakat ulama tafsir adalah 1 hingga 10 Zulhijjah. Dan ada hadis Nabi SAW sebut, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ushur. Tidak ada hari, mana-mana hari pun, yang amal soleh dia lebih disukai oleh Allah daripada 10 hari ni, daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Apa-apa amal soleh yang dilakukan pada 10 ini mengatasi bulan-bulan lain. Habis itu bulan Ramadan lagu mana nanti kita sebut tuan-tuan. Jadi Nabi sebut daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Ini banyak orang lalai tuan-tuan, terlalai, terlalai, orang tak menitik beratkan. Sebenarnya 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah ni amal soleh pada dia lebih dicintai oleh Allah daripada benda lain, daripada masa lain. Sampai sahabat Nabi tanya, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, adakah jihad di jalan Allah sekalipun? Rasulullah kata, walal jihadu fi sabilillah, sekalipun jihad di jalan Allah merangi musuh tak boleh menandingi amalan ibadah pada 1 hingga 10 Zulhijjah, lebih dicintai oleh Allah. Kemudian kata Nabi, melainkan rajulun, seorang lelaki yang keluar bimalihi wa nafsih, orang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta dia, falam yarji minhu syai'un, dan langsung tak pulang dah. Harta dia tak pulang, dia pun tak pulang. Maksudnya dia berjihad di jalan Allah sampai mati syahid. Itu lagi tinggilah pahala dia. Cumanya tuan-tuan, ulama bahas 10 Zulhijjah ni, 1 sampai 10 Zulhijjah ni, 10 hari ni, 10 hari 10 malam ni, mana yang lebih afdal dengan bulan Ramadan? Bincang. Sebab bulan Ramadan ni bulan yang digandakan pahala. Jadi bincang, ulama sebut kalau waktu siang 10 Zulhijjah lebih hebat daripada Ramadan. Macam tu. Ramadan pun kalah tuan-tuan untuk siang. Tapi untuk malam dia kalah dengan Lailatul Qadar. Itu saja. Lailatul Qadar tak boleh lawan. Adapun malam-malam Ramadan yang lain tidak boleh menandingi pahala pada malam 1 Zulhijjah sampai malam 10. Cuma malam Lailatul Qadar je tak boleh lawan. Sebab malam Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik pada 1000 bulan. Lailatul Qadar tidak ada yang boleh challenge. Tapi selain daripada Lailatul Qadar dan siang dia, siang 10 Zulhijjah ni 1 sampai 10 lebih afdal daripada siang Ramadan.
pahala dia digandakan melebihi pahala Ramadan. Tapi banyak orang tak perasan, tuan-tuan. Orang bila masuk Ramadan, orang rajin beribadah, tapi orang lupa, tuan-tuan, 1 sampai 10 Zulhijjah lebih afdal, pahala digandakan lebih banyak. Kemudian malam dia juga lebih afdal daripada malam-malam Ramadan, kecuali malam itu qadar saja. Maknanya dia, tuan-tuan, kalau semayang malam, pahala dia digandakan melebihi, tuan-tuan, semayang tarawih pada malam Ramadan. Jadi, tuan-tuan, inilah yang Nabi sebut banyak orang lalai dengan dia. Orang tak perasan, tuan-tuan. Sebab tu kita dalam Islam, antara bila kita masuk 10 Zulhijjah tu, kita sambut raya korban. 1 Syawal raya puasa. Kalau dalam Islam, antara dua raya ni, mana lagi afdal, tuan-tuan? Raya korban. Raya korban lebih afdal dan lebih agung daripada Ramadan. Tapi kita dah jadi budaya, tuan-tuan. Syawal ni kita pasal banyak lagu, tuan-tuan. Lagu banyak, cuti panjang, jadi meriah lah. Tapi kalau dia di sisi Islam, di sisi Allah, raya korban lebih afdal, berganda-ganda lebih daripada raya puasa. Sebab raya korban kita meraihkan orang-orang yang susah. Nah, kita sembelih korban untuk orang-orang yang susah. Baik, jadi, tuan-tuan, 1 sampai 9 Zulhijjah ni sebenarnya disunatkan puasa. Ini saya ingatkan, tuan-tuan, ni sebab takut lupa diri saya sekali lah. Sunat puasa daripada 1, 2, 3 sampai 9. 10 tak boleh lah, pasal 10 raya. 1 sampai 9 digalakkan puasa dan pahala dia sangatlah besar. Sebab tu puasa yang paling besar pahala dia setelah puasa Ramadan adalah hari Arafah. Hari Arafah ni, bila hari Arafah, tuan-tuan? 9, Sabtu. Jangan lupa puasa, tuan-tuan. Sebaik-baiknya, tuan-tuan, puasa start daripada hari apa? Start pada hari Jumaat lepas. Jumaat, Sabtu, Ahad, straight sampai hari Sabtu. Saya cuba puasa semua, tuan-tuan, tapi ada juga hari yang saya tak dapat, tuan-tuan. Ada banyaklah halangannya, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah lah, banyak jugalah dapat. Cumanya, tuan-tuan, esok yang penting ni. Dia ada 2 hari. Hari esok dipanggil hari apa? Hari yang ke-8. Hari apa orang panggil hari ke-8 ni? Hari apa? Tauriyah. Esok Tauriyah, tuan-tuan. Sunat puasa. Dan yang paling afdalnya adalah hari Sabtu tu, hari Arafah. Jadi, tuan-tuan, saya beritahu kat tuan-tuan semualah, kalau boleh esok puasa. Tapi kalau esok tak boleh, 9 tu puasa. Sebab puasa pada hari Arafah dihapuskan dosa setahun yang dahulu dan setahun akan datang. Dosa-dosa kecil lah. Maknanya kalau tuan-tuan puasa pada hari Arafah Sabtu ni, diampunkan setahun yang lepas dan setahun yang nak mai. Bukan senang tu, tuan-tuan, nak dapat ganjaran macam tu. Besar tu pahala, tuan-tuan. Kita puasa di bulan Ramadan pun kita tak dapat ganjaran macam tu, tapi puasa Ramadan lebih afdal lah. Puasa Ramadan itu wajib. Wajib mengatasi yang sunat. Tapi ini kelebihan dia, tuan-tuan. Kelebihan dia diampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun nak mai. Jadi hari Sabtu ni cukup penting, tuan-tuan. Siapa yang berkemampuan, kalau boleh gabung 2, iaitu hari Tauriyah dengan hari Tasu'a, nama dia. Boleh lah. Hari Arafah. Hari Tauriyah dengan hari Arafah. Tasu'a tu bulan Muharram. Jadi hari Tauriyah dengan hari Arafah 2 ni. Esok hari Tauriyah, Sabtu hari Arafah. Puasa 2-2. Boleh lah, ni saya bagi tahu awal kat tuan-tuan lah. Boleh lah tuan-tuan prepare malam ni roti ke apa ke. Kalau agak-agak esok tak larat lah ustaz, Jumaat tak apa, tuan-tuan try puasa Sabtu tu yang penting tu. Kalau esok tak boleh, Sabtu tu yang penting-penting sangat lah. Taklah wajib, tuan-tuan, tapi puasa lah. Puasa sunat yang paling afdal itu puasa hari Arafah. Kemudian, tuan-tuan, jadi sepatutnya kita dalam pada 1 Zulhijjah sampai 10 ni, 1 sampai 9 banyak, kalau boleh puasa direct. Satu. Yang kedua, daripada 1 sampai 10 ni banyakkan ibadah. Banyak baca Quran, banyak sedekah. Macam bulan Ramadan, kita masuk Ramadan pakat tadarus, mai masuk 1 Zulhijjah macam tak ada apa, tuan-tuan. Banyak orang terlalai, tuan-tuan. Padahal pahala Zulhijjah mengatasi pahala Ramadan. Orang terlupa, tuan-tuan, orang terlepas.
Satu Zulhijjah tuan-tuan, kalau boleh, kalau masuk satu, kita patutnya dah rajin duhanya, tahajudnya, bersedekahnya, baca Qurannya. Pahala digandakan berganda-ganda. Allah sebut dalam hadis, tidak ada hari yang boleh menandingi dia kecuali Lailatul Qadar ya. Baik, jadi tuan-tuan, itu yang pertama. Yang kedua, hari Arafah. Satu lagi hari Tauriyah, esok Tauriyah, 8 Tauriyah, 9 hari Arafah. Pasal apa nama Tauriyah dengan Arafah ni? Siapa tuan-tuan? Tuan-tuan saya sentuh sikit bab ni tak apa guna. Sebab berbetulan tuan-tuan Berbetulan esok Tauriyah, tu Arafah, lepas tu raya Korban. Sebab nama dia Tauriyah sebab Nabi Ibrahim alaihi salam mimpi pada malam ni lah. Malam yang ke-8 Zulhijjah ni. Nabi Ibrahim mimpi melihat menyembelih anak dia Ismail. Nampak dalam mimpi. Dan Nabi ni mimpi dia tak ada merepek. Mimpi dia betul semua. Mimpi Nabi dipanggil ar-ru'ya salihah. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan kalau tuan-tuan nak tahu kita ni bersih tak bersih jiwa kita, tuan-tuan tengok bagaimana mimpi kita. Saya pernah sebut bagaimana mimpi tuan-tuan dia mencerminkan diri tuan-tuan. Sebab mimpi tu Nabi sebut akhir tanda kenabian ni ada 46. Ada irhas, ada mukjizat, macam-macam lah tuan-tuan. Salah satunya adalah mimpi yang benar, ru'yah salihah. Nabi kata akhir zaman nanti semua mukjizat dah tak ada dah, irhas dah tak ada dah, apa benda, semua benda ni tak ada dah. Yang ada tanda kenabian akhir zaman, wahyu apa semua tak ada dah. Yang ada hanyalah ar-ru'ya sadiqah ataupun salihah. Mimpi-mimpi yang benar. Siapa yang dapat mimpi-mimpi yang benar ni, contoh mimpi dia tengok berlaku kiamat, dia mimpi jumpa Rasulullah, dia mimpi jumpa Nabi Ibrahim, ni semua mimpi-mimpi yang baik. Nabi sebut akhir zaman nanti orang-orang yang soleh akhir zaman dia akan dapat mimpi-mimpi tu. Zaman kita lah tuan-tuan. Dan mimpi itu menjadi cerminan diri kita. Baik. Jadi tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni mimpi tengok disembelih anak dia. Jadi Nabi ni bila dia tengok dalam mimpi, ini apa? Ara anni azbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim kata kat Nabi Ismail, masa tu umur Nabi Ismail 13 tahun. Aku nampak dalam mimpi aku sembelih hang. Macam kita mimpi kan kita nampak kita. Betul tak? Kadang-kadang kan kita mimpi kita tengok kita macam CCTV lah. Kita jadi CCTV dalam mimpi, kita nampak kita berjalan, kita berlari, kita pakai baju warna merah, kita nampak kita. Itu dalam hadis dalam Quran sebut. Inni ara fil manam anni azbahuka. Aku nampak semalam dalam tidur aku sembelih hang. Fanzur madza tara, kata Nabi Ibrahim. Apa pandangan hang? Tanya dekat anak dia Ismail. Jadi tuan-tuan, Nabi Ibrahim dia malam ni lah, malam yang ke-8 dia tengok dia sembelih anak dia. Dan Nabi ni tak ada mimpi mengarut. Kena hari dia nama Tauriyah kerana Nabi Ibrahim dalam keadaan ragu-ragu. Dia tercari-cari, betul ke macam tu? Sebab takkanlah arahan Allah sembelih anak. Sebab masa ni Nabi Ibrahim tunggu anak dah berpuluh-puluh tahun tuan-tuan. Dan baru nampak dapat anak seorang iaitu Ismail, anak tunggal. Tak ada, Ishak belum ada lagi. Lepas kejadian ni baru Ishak lahir. Inilah Nabi Ibrahim kahwin dengan Sarah berpuluh-puluh tahun tunggu tak dapat anak. Kahwin dengan Hajar dapat anak. Dah dapat anak besar sikit dah 13 tahun, tiba-tiba dalam mimpi tengok Allah Taala suruh sembelih. Jadi dia tertanya-tanya, takkanlah wahyu pada Allah suruh sembelih anak. Itu nama dia hari Tauriyah tu. Nabi Ibrahim tertanya-tanya, betul ke ni? Dia tanya-tanya kan, dia tertanya-tanya pada diri dia, betul ke ini arahan Allah? Malam esok malam, iaitu malam yang ke-9. Malam yang ke-9. Malam 9 Zulhijjah, malam apa? Jumaat, malam Sabtu. Yang nak main ni lah esok lah. Nabi Ibrahim mimpi lagi sekali. Benda yang sama, Nabi Ibrahim tengok Nabi Ibrahim sembelih anak dia Ismail. Sedangkan itulah satu-satunya anak dia. Tak ada anak lain lah. Ishak belum lahir lagi. Jadi tuan-tuan, maka ketika inilah Nabi Ibrahim tahu ini memang wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu hari tu nama hari Arafah. Apa makna Arafah? Arafah maksud dia tahu. Arafah. Nabi Ibrahim mengetahuinya. Nya itu apa? Merujuk kepada mimpi tu. Nabi Ibrahim mengetahui yang mimpi dia tengok itu adalah arahan Allah, sembelih anak dia. Pasti tu nama hari Arafah. Maksud dia tahu.
Jadi pada 10 Zulhijjah Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail alaihi salam pergi di Mina. Tuan-tuan tahu Mina kan? Yang lani orang orang haji buat sembelih. Apa dia punya binatang kan? Mina, di situlah Nabi Ibrahim bawa nak sembelih Nabi Ismail alaihi salam. Jadi dalam perjalanan tu iblis syaitan mai ganggu. Itu yang ada lontar apa? Jamrah kan? Dari 3 tempat kan? Jamrah Sughra, Wusta dengan Kubra. 3 tempat itulah Nabi Ibrahim lempar batu pada iblis. Kerana iblis nak ganggu. Sampai di Mina, Nabi Ibrahim alaihi salam ni tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, ini falsafah korban yang sebenar-benarnya. Supaya kita betulkan. Sebab banyak orang bila tentang korban ada kesilapan dalam kefahaman. Sebahagian orang dia salah faham tentang konsep korban. Jadi tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni dia letak Nabi Ismail, itu nama korban tuan-tuan. Apa nama korban? Kita sebut berkorban apa saja. Korban ni daripada qarubah. Maksud dia dekat. Korban maksud dia tuan-tuan mendekatkan diri pada Allah dengan melakukan sesuatu amalan. Tuan-tuan dekatkan diri pada Allah. Tuan-tuan korbankan sesuatu untuk mendekatkan diri pada Allah. Korbankan. Macam Nabi Ibrahim, dia korbankan anak dia. Dan kita tidak ada apa-apa manfaat sebab kita dah korban untuk Allah. Jelas tuan-tuan? Itu makna korban. Kita dah korban untuk Allah, kita tak ambil manfaat pada dia. Macam Nabi Ibrahim sembelih anak dia, mati anak dia, Nabi Ibrahim tidak ada apa-apa manfaat, malah Nabi Ibrahim hilang anak dia. Macam Habil dengan Qabil kan, anak Nabi Adam, kita bincang sebelum ni, yang berkorban kan. Habil letak kibas yang besar, yang paling gemuk sekali. Abang dia Qabil letak sayuk yang dah rosak. Datang halilintar daripada langit, sambar yang Habil punya kan. Bukan mati tuan-tuan, bukan mati. Halilintar tu sampai, dia macam teleport tuan-tuan. Dia sambar dan dia terus bawa ke syurga. Kibas itulah yang nanti yang Nabi, yang malaikat Jibril bawa, ganti bagi Nabi Ismail. Kibas Habil bawa ke syurga. Tuan-tuan, Habil bila dia letak dia punya binatang tu, datang halilintar, korban kan, dalam Quran sebut idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Quran sebut, iaitu anak Nabi Adam, Habil dengan Qabil, bawa korban untuk Allah. Maksud dia apa? Bila kita korban untuk Allah, semuanya untuk Allah, kita tak ambil manfaat padanya. Sebab tu orang yang masuk korban, dia tak boleh jual kulit. Betul tak? Kulit korban kalau dia jual, hilang pahala, berdosa. Dia berdosa dan hilang pahala. Habis tu kalau dah tak nak siapa nak, tanam saja. Jual tak boleh. Jual tak boleh. Sebab kita dah korban untuk Allah. Jangan kita ambil manfaat pada dia. Bila kita ambil manfaat dia, maksudnya kita tipu dalam niat. Kata korban, tiba-tiba kita ambil untung pada dia. Sebab tu orang yang korban, dia tak boleh jual daging korban. Kalau jual, berdosa. Orang yang masuk daging korban, dia dapat daging banyak, dia tak boleh jadikan daging itu sebagai upah. Tak boleh. Kita banyak daging korban, ada orang main buat kek sawit rumah kita, kita nak bayar duit cash tak ada. Orang sawit tu kata, tak apalah haji banyak daging korban, bagi saya daging korban lah, seorang 5 kilo, kita bagi. Berdosa, batal kita punya pahala. Daging korban tak boleh buat lagu tu. Nama pun korban, kita korban untuk Allah, tiba-tiba tuan-tuan berbisnes dengan daging tu, tak boleh. Jadi tuan-tuan, kibas itulah nanti yang dibawa ke mana? Jibril alaihi salam. Jadi tuan-tuan, cerita Nabi Ibrahim ni, Nabi Ibrahim bukan dia letak pisau tuan-tuan. Dia memang sembelih dah, tapi tak makan. 3 kali. Memang Nabi Ibrahim sungguh-sungguh buat. Dia sembelih anak dia sungguh-sungguh. Dia asah pisau setajam-tajamnya di Mina. Ni arahan Allah. Bukan dia letak, lepas tu datang Jibril bawa kibas, bukan. Dia sembelih dah, tapi tak makan. Sembelih tak boleh. Sembelih lagi tak boleh. 3 kali cuba. Yang terakhir tu Nabi Ibrahim terdetiklah hati dia, mungkin sebab aku tak sanggup tengok muka anak aku. Umur baru 13 tuan-tuan. Satu-satunya anak dia tunggu berpuluh-puluh tahun. Maka Nabi Ibrahim terlengkupkan Nabi Ismail. Kata Nabi Ibrahim, mungkin disebabkan aku kesian tengok muka dia, aku tak sanggup nak sembelih. Dia terlengkupkan muka ke bawah dan dia suruh pisau ke bawah. Dia sembelih lagi berkali-kali. Kali terakhir tak makan juga. Maka datanglah Jibril alaihi salam bawa kibas. Kibas apa? Habil tadi tu, yang beratus tahun, mungkin 1000 tahun duduk di syurga. Mungkin 1000 tahun kibas itu duduk di syurga tuan-tuan. Kibas itulah yang bawa diturunkan ke dunia. Asalnya Habil tu korban, Habil anak Nabi Adam.
Bila Jibril alaihi salam bawa kibas tu, Jibril alaihi salam kagum tengok Nabi Ibrahim. Sungguh-sungguh dia sembelih anak dia, sebab itu arahan daripada Allah. Sembelih sungguh-sungguh, bukan sembelih memang, sembelih sungguh-sungguh. Cuma dengan izin Allah pisau tu tak makan. Dia sembelih sungguh-sungguh lah. Bila malaikat Jibril alaihi salam tengok sungguhnya Nabi Ibrahim menunaikan wahyu pada Allah ni, perintah pada Allah. Dan Quran memujikan, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Kata Allah, sesungguhnya engkau wahai Ibrahim telah membenarkan mimpi itu. Dia dah laksanakan arahan Allah, sembelih anak dia. Dia memang sembelih dah, bukan dia tak sembelih, cuma pisau tu tak makan. Dia sembelih dah, cuma pisau tu tak makan. Tu yang Quran punya sadaqta ru'ya, wahai Ibrahim kau telah benarkan mimpi tu, kau laksanakanlah arahan Allah tu. Cuma pisau tu tak makan, Allah Taala tak izinkan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Seperti itulah kami balas orang yang buat baik. Balas dapat kibas yang besar tuan-tuan, kibas daripada syurga. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Kata Allah, ini adalah ujian yang berat tuan-tuan. Tunggu anak puluh tahun tuan-tuan, berpuluh tahun tunggu tak ada anak, kahwin dengan Hajar dapat anak, besar sikit kena sembelih. Ni ujian tuan-tuan, berat. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Tuan-tuan, malaikat Jibril alaihi salam bila bawa kibas tu, dia tengok Nabi Ibrahim sungguh-sungguh sembelih anak dia. Kata malaikat Jibril alaihi salam, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebab Allahu akbar tu pasal kagum tengok Nabi Ibrahim. Kagum tengok sungguh-sungguh Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Bukan letak main-main, tak sikit angkat, tak sikit angkat, tak, sembelih sungguh-sungguh. Cuma Allah Taala tak izinkan. Nabi malaikat Jibril kata Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian kata Nabi Ibrahim Ibrahim pula sebut la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Nabi Ismail kata apa bila nampak Jibril alaihi salam bawa kibas tu? Kata Nabi Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Itulah yang kita baca, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu Jibril. Itu Jibril sebut. Yang Nabi Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Itu Nabi apa? Ibrahim. Lepas tu mana tan Nabi Ismail dia? Allahu akbar walillahil hamd. Ini Nabi Ismail. Itulah yang kita baca tuan-tuan. Ini cerita dia tuan-tuan, sungguh-sungguh korban. Ingat konsep korban, kita berkorban dan kita tak ambil manfaat. Itulah korban yang sebenar-benarnya. Itulah korban yang paling tinggi tuan-tuan. Dan kita pun tak disyaratkan begitu, kita tak mampu pun nak buat. Jadi tuan-tuan, apa dia ringkas ceritanya tuan-tuan, semenjak daripada itu tuan-tuan, kita ni umat Islam disyariatkan berkorban pada 10 Zulhijjah. Sebelum saya lupa tuan-tuan, tuan-tuan mula takbir bila tuan-tuan? Bukan hari raya Biasanya kita takbir bila? Malam raya. Malam raya kalau puasa raya Aidilfitri malam raya. Jadi kita raya hari Ahad, tuan-tuan takbir bukan malam Sabtu malam tu. Sabtu malam Ahad bukan. Itu kalau raya puasa. Raya puasa kalau raya hari Ahad, kita takbir malam tu. Betul tak? Masuk jam maghrib kita takbir. Itu macam baru ni lah kita raya hari Selasa kan. Isnin, betul Selasa kan? Ke Isnin Isnin Isnin, jangan silap tu. Kita Isnin. Jadi Ahad malam Isnin tu, Ahad malam Isnin, masuk azan ni kita takbir lah. Sampai bila tuan-tuan? Sampai bila bila last kita takbir? Last kita takbir sebelum sembahyang raya. Boleh lah. Lepas sembahyang raya Aidilfitri tidak ada lagi takbir. Tapi ada masjid buat. Ada surau buat. Bukanlah bid'ah sesat, tapi tak kena tuan-tuan. Sebab ibadah ni kena ikut masa. Tuan-tuan nak sembahyang duha lepas zuhur, mana boleh? Sembahyang duha waktu duha, mana boleh zuhur? Tuan-tuan nak sembahyang tarawih bila? Lepas asar nak buat tarawih, mana boleh?
Jadi takbir itu dapat pahala tapi tak kena tempat lah. Boleh lah. Jadi sepatutnya Aidilfitri ni, lepas sembahyang Aidilfitri tidak ada lagi takbir. Habis lah. Habis sembahyang Aidilfitri, terus apa? Sembahyang Aidilfitri bila habis, saya sembahyang ada satu masjid lah tuan-tuan, sembahyang dekat sini lah, Langkerian juga tuan-tuan. Pasal tak ada nak balik Kedah, ingatkan hari Selasa, rupanya hari Senin raya lah tuan-tuan, raya sini. Jadi tuan-tuan, masjid tu saya sembahyang, lepas je bagi salam, saya tengok imam takbir lagi. Bukanlah salah, memang salah lah tuan-tuan, tak kena. Cuma tak berdosa lah tuan-tuan, cuma tak tepat. Aidilfitri habis je bagi salam, terus innallah malaikatahu naik khutbah. Boleh lah naik khutbah. Dan tak ada khutbah pun tak apa tuan-tuan kalau sembahyang seorang-seorang, betul tak? Tapi ada khutbah, sunat lah khutbah tu, sunat muakkad. Cumanya tuan-tuan, untuk raya haji kita takbir awal, bukan malam. Bukannya nanti kita apa, raya hari Ahad kita nak takbir apa, hari Sabtu tu masuk maghrib baru takbir. Bukan, itu raya biasa, raya Aidilfitri. Kita mula takbir pada hari Arafah subuh. Kita hari Arafah bila? Sabtu kan? Bukan Sabtu malam waktu maghrib tu kan? Subuh tu takbir dah. Boleh lah. Kiranya Sabtu nak main ni, lepas sembahyang subuh saja imam terus Allahu Akbar, terus. Boleh lah. Terus bertakbir. Lepas subuh, lepas apa? Lepas zuhur, lepas asar. Dan tuan-tuan juga boleh takbir kat mana-mana, takbir mursal. Takbir mursal ni tuan-tuan nak naik motor takbir ke, tuan-tuan nak mancing takbir ke, sunat takbir di mana-mana. Takbir ni takbir mursal nama dia. Tuan-tuan boleh takbir kat mana-mana tuan-tuan nak takbir. Takbir muqayyad ni takbir yang diselangi lepas solat sunat. Sembahyang sunat ke, sembahyang fardu ke. Takbir muqayyad lebih besar pahala dia. Okey, baik, tak apa. Jadi tuan-tuan ingat takbir start pada hari pagi, subuh hari Sabtu, hari Arafah, hari kita puasa tu lah. Hari kita puasa. Bukan maghrib tu dah masuk lah di subuh hari Arafah. Kemudian tuan-tuan, kita habis takbir masa bila? Hari Tasyrik, lepas asar habis. Lepas asar tu boleh takbir lagi. Sebelum masuk 14 Zulhijjah. Dia 11, 12, 13 kan? 14 tak boleh dah lah. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, saya nak sebut sikit tentang korban lah. Kita ada sikit masa tuan-tuan. Boleh kot tuan-tuan sebab kita sempurna korban ni. Saya ada sebut tuan-tuan, bila sebut tentang korban yang seafdal-afdal, kita tak memanfaatkan daging tu. Sebab kita dah korban untuk Allah. Bagaimana tuan-tuan korban kita ada sembelih, kita tak disuruh lah macam Nabi Ibrahim sembelih anak, kita pun tak mampu buat. Kita tak disuruh lah seperti mana Habil yang letak kambing, betul tak? Kemudian sayur, datang halilintar ambil semua. Tapi rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad SAW ni, kita ada sikit, kita boleh ambil untuk diri kita. Allah Ta'ala sebut tentang daging korban, kata Allah, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Ini kenyataan tentang daging korban. Apa maknanya fakulu minha? Makanlah sedikit pada daging korban. Tuan-tuan kalau masuk korban, tuan-tuan sunat makan sikit, ambil berkat, boleh lah. Wa at'imul ba'isal faqir. Habis itu kita ambil sikit, yang banyak-banyak tu untuk siapa? Untuk ba'isal faqir, orang yang susah lagi melarat, fakir miskin. Itulah korban yang sebenar-benarnya. Sebab tu Nabi SAW korban 100 ekor unta. Nabi sembelih dengan tangan Nabi 66. Lagi 34 Nabi wakilkan pada Sayyidina Ali. Dan Nabi pesan pada Sayyidina Ali, jangan bagi pada tukang lapah, tukang sembelih, tukang potong-potong, syai'an minha, tak boleh bagi langsung. Sekali kita sebut macam mana kat Malaysia boleh ambil, nanti kita akan sebut tuan-tuan. Dia ada fatwa, tuan-tuan jangan dengar hujung tuan-tuan, bagaimana yang kita boleh ambil tu. Jadi tuan-tuan, maka Sayyidina Ali sembelih, tuan-tuan tahu unta bukan murah. Unta pun daging ni sedap kalau tuan-tuan pernah makan lah. Sedap daging dia. Orang jarang lah buat nasi Arab unta, mahal. Seekor unta harga dia lebih kurang 8,000. Kalau 100 ekor unta lebih kurang dalam 800,000. Nabi pernah. Nabi 800,000. Nabi sembelih 100 ekor unta. Nabi SAW daripada 100 ekor unta tu, Nabi serelum tangan, angkat. Dalam tapak tangan ini sahaja yang Nabi SAW ambil berkat lah. Ni kata berkat untuk Nabi dengan keluarga dia. Kami nak banyak pergi beli. Itu yang afdal. Tuan-tuan faham
Itu yang afdal. Bukan saya kata tak boleh ambil, tapi saya nak kata yang terbaik lagu mana. Yang terbaik begitu. Tuan-tuan sebelum angkat ataupun tuan-tuan ambil bahagian dalam saja. Sebelum angkat, yang itulah yang kita ambil, yang Nabi, untuk Nabi dengan keluarga, untuk berkat, keberkatan daging korban. Habis itu yang banyak bertantan tu sampai satu ekor unta tu, itu semua untuk baisal faqir, untuk orang yang susah lagi, fakir miskin. Kerana itulah disyariatkan korban. Boleh tuan-tuan? Betul balik main saya. Habis itu yang buat kerja semua bagi upah dengan duit. Dia pun tak mau duit, dia pun nak daging. Pi beli daging kat pasar, bagi seorang batang binang. Ini asalnya tuan-tuan. Ini asal. Nanti saya sebut macam mana kita boleh ambil tu. Kalau ada orang yang boleh buat lagu ni, inilah seafdal-afdal korban yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, tabi'in dan ulama salaf. Inilah korban yang hakiki. Bila dah korban, ambil sikit saja untuk berkat, yang lain semua fakir miskin. Boleh lah. Itulah yang afdal. Ada pun ada kita buat kan, 1/3 kita ambil, 1/3 hibah, 1/3 fakir miskin. Ini pembahagian ni harus sahaja, bukan afdal. Tuan-tuan faham tak? Harus sahaja. Yang wajib adalah 1/3 fakir miskin. Adapun hibah tak diwajibkan. Ingat, ada orang disilap, dia ingatkan hibah tu wajib. Hibah ni kita bagi pada orang yang bukan miskin. Contoh bagi kat ustaz. Hibah dengan sedekah, sedekah pahala berganda-ganda lebih tinggi pada hibah. Hibah harus, dia benda tu harus saja. Contohnya haji jiran saya, haji pun kaya, saya bagilah, dah jiran kan. Tak apa, boleh bagi. Boleh bagi, harus sahaja. Saya ustaz, ada orang bagi saya. Tuan-tuan, tok guru pondok ke, tok guru ke, ilmu alim lagu mana pun tuan-tuan, tuan-tuan bagi dia daging korban, boleh bagi, tapi pahala dia tak sama dengan tuan-tuan bagi fakir miskin. Tuan-tuan faham maksud saya kan? Sebab korban bukan untuk tok guru. Korban bukan untuk ulama, bukan untuk ustaz, tapi tuan-tuan bagi kat saya ambil lah tuan-tuan. Saya bila nak bagi tahu tok korban bukan untuk saya. Saya kena clearkan benda ni. Sebab ada orang kadang main kat rumah, ustaz daging korban, saya ambil, tuan-tuan bagi, dia ambil, ibah. Tapi kena ingat yang tuan-tuan bagi kat saya tu, saya ni bukan ahli dalam daging korban tu. Tuan-tuan nak bagi atas dasar hibah. Tahu hibah? Hibah ni maksud dia pemberian saja. Dia biasa hadiah-hadiah. Hadiah ni kita bagi pada orang yang bukan fakir miskin. Macam tuan-tuan kan, tuan-tuan ada member kita kaya je pun, kita apa, kita pergi beli nasi hit, nah saya sedekah. Tuan-tuan sebut sedekah, tapi pada dari segi hukum itu hibah. Boleh lah. Sedekah ni yang mana? Tuan-tuan pergi orang jalan-jalan, tepi jalan tu yang tak nak makan, hidup susah, tuan-tuan bagi roti canai, yang tu sedekah. Tuan-tuan boleh Sebab tu orang yang buat kenduri, kalau dia tak bagi fakir miskin mai, kenduri itu bid'ah, berdosa, tak wajib pergi. Boleh Contoh orang buat kenduri kahwin, dia panggil datuk-datuk lah. Datuk-datuk YB yang kaya-kaya. Orang miskin dia tak orang panggil. Ini kenduri bid'ah. Dibenci oleh syarak tuan-tuan. Sebab hakikat kenduri itu untuk beri pada fakir miskin makan. Itu nombor satu. Siapa yang buat kenduri tak pakai fakir miskin, dia tak orang panggil, kenduri itu bid'ah. Dan kita tak perlu pergi pun. Dia syariatkan walimah kenduri ni untuk kita bagi makan pada orang yang semua orang panggil tuan-tuan. Kalau ada fakir miskin, lagi bagus. Itu tujuan dia. Tapi kenduri tak apalah tuan-tuan, dia taklah sewajib macam korban tadi tu. Korban tu mesti bagi pada fakir miskin. Sebab saya tengok ada orang salah faham, dia ingatkan yang hibah tu wajib. Hibah tak wajib. Hibah tak wajib. Terpulang nak bagi ataupun tidak. Nabi SAW dia ambil, yang Nabi ambil, yang lain semua fakir miskin. Okey tuan-tuan. Cumanya tuan-tuan, kita nak bagi banyak mana fakir miskin. Saya dah kata hibah tu terpulang kat tuan-tuan. Tuan-tuan nak bagi ke tak bagi, tak ada masalah. Fakir miskin tu, fakir miskin ni kalau tuan-tuan bagi 1/3 pun tak apa, memadai lah. Tuan-tuan sembelih cukup lembu, 1/3 bagi fakir miskin, lagi 2/3 tuan-tuan buat BBQ, tak ada masalah. Boleh lah. Adapun hibah tak wajib. Hibah saya kata tak wajib. Tak perlu bagi. Tapi kalau tuan-tuan nak bagi, dapat pahala hibah. Boleh lah, pahala hibah. Baik. Tak kira lah kita nak bagi tok guru besar lagu mana pun ilmu dia, tetap hibah. Kalau dia lah ni tok guru pun banyak kaya. Tak, ustaz-ustaz kita tengok selebriti dalam TV semua Velfire, Alphard tuan-tuan. Oi kaya. Yalah dah masuk TV orang panggil, mana ada panggil 200-300, orang panggil semua beribu-ribu tuan-tuan. Kita bagi kat dia ni, ustaz saya bagi. Baguslah bagi kat ustaz, tapi ustaz pun kaya tuan-tuan. Korban bukan untuk ustaz yang kaya-kaya tu. Bukan saya nak rendahkan martabat ustaz, tapi itu hukum sebenarnya.
Fakir miskin nak bagi kat ustaz, bagilah tuan-tuan, tak ada masalah. Tapi fakir miskin adalah VVIP dalam korban, very very important person. Baik. Jadi tuan-tuan boleh bagi 1/3 pada fakir miskin, 2/3 tuan-tuan nak makan lah. Tapi katakanlah kita ambil banyak kat kita sembelih seekor lembu kita punya seorang, dia boleh ya, dia tak wajibkan 7 tuan-tuan. 7 tu kalau tak mampu tuan-tuan bagilah 7, tapi jangan bagi 8 pula. 8 tak boleh, paling banyak 7. Kalau tuan-tuan mampu 2 orang lagi bagus, 2 orang. Kalau mampu 4 orang tak ada masalah, tapi jangan lebih 7. Sebab ada orang dia fikir seekor lembu mesti bagi 7. Tak, tu kalau tak mampu boleh lah. Kalau ada orang mampu ni, saya nak seekor lembu, saya nak sembelih, tak apa, silakan. Lembu dia seorang, tak ada masalah. Baik. Jadi tuan-tuan, katakanlah ada kita sembelih seekor lembu, 1/3 kita bagi fakir miskin lah. Tapi ingat, fakir miskin di tempat kita korban. Ini juga orang banyak silap tuan-tuan. Tuan-tuan buat korban sini, buat berapa ekor lembu? 5, banyak agak lah. Ada orang tuan-tuan, setengah masjid dia buat, dia korban, kemudian dia bagi 7 tumpuk, betul tak? 7 tumpuk. Dan dia belum lagi ambil bahagian fakir miskin. Sebaik-baiknya lah tuan-tuan, sebaik-baiknya lah pihak masjid ambil dulu 7. Daripada seekor lembu tu, ambil dulu 1/3 untuk fakir miskin. Dah ambil, baru bahagi 7. Tapi ada setengah orang dia tak mau. Dia kata kami yang nak bagi. Yang nak bagi tu yang risau tu. Sebab ada kes, dia masuk korban di kubu gajah contoh. Tuan-tuan dah 7 lembu, lembu tu tuan-tuan bahagi 7 tumpuk kan. Dia ambil, ada setengah orang dia ambil, dia makan semua. Itu bukan korban. Dia buat BBQ semua kat bawah. Itu bukan korban. Itu kita makan kat kita tuan-tuan. Kalau nak dapat pahala, wajib bagi 1/3 pada fakir miskin di kawasan kubu gajah. Ada orang dia bawa balik mana? Dia masuk kubu gajah, dia bawa balik Bagan Serai, dia bagi kat sana. Tak boleh. Sembelih sini mesti fakir miskin sini yang sampat. Wajib. Ni ada orang dia terjadi tuan-tuan lagu tu. Tak boleh, dia mesti di kawasan qaryah ni. Ada di Bagan Serai satu surau tu, dia sembelih banyak korban. Saya sebutlah fakir miskin di kawasan kita mesti dapat. Rupanya dia bagi fakir miskin yang di luar kampung dia. Ada di keliling rumah tu ramai juga fakir miskin, dia tak bagi. Mungkin dia bergaduh ke apa, dia tak baik ke apa ke, tapi dia malas bagilah. Dia sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada orang yang tuan-tuan bergaduh ke, tuan-tuan tak suka, tuan-tuan bagi kat dia pahala lagi besar. Pasal nak turun kita punya dalam ni. Kita ni kalau orang yang kita tak suka, kalau boleh pergi padan muka dia. Itu nafsu tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ada adik-beradik tuan-tuan benci dengan dia, kalau dia susah tuan-tuan tolong, pahala dia berganda-ganda. Sebab bukan senang nak turun ke hak yang dalam ni. Hak dalam ni kalau boleh lantak pergi kat dia, padan muka. Itu hak dalam ni. Biar dia rasa. Dia buat korban banyak, fakir miskin kat rumah dia, jiran dia tak bagi. Dia bagi kat luar rumah. Saya kata tak boleh, dosa, salah. Habis tu ustaz, macam mana korban dah habis? Saya kata kat dia, haji pergi beli daging dekat mana? Dekat pasar, ganti balik. Wajib ganti. Patutnya korban di tempat itu mesti dapat fakir miskin di kawasan tu. Lah ni haji kena pergi beli daging kat pasar, pergi ambil yang elok sikit lah. Jangan ambil yang urat banyak. Betul tak? Ambil yang urat banyak. Ambil yang elok sikit, batang pinang ke, yang langsung tak ada urat kan. Ambil yang tu ke, pergi beli, bagi kat fakir miskin. Quran sebut. Yang sebut fakir miskin ni bukan saya, Quran yang sebut. Ba'isal faqir. Quran sebut itu korban. Dan korban ni dia tak sama dengan binatang lain. Korban ni lah yang kita nak naik nanti di hari kiamat. Dan korban lah sebesar-besar pahala kita sembelih. Kalau tuan-tuan sembelih sedekah, itu terpulang kat tuan-tuan. Tuan-tuan nak makan semua pun tak apa. Betul tak? Tuan-tuan sembelih sedekah, tuan-tuan nak makan semua tak apa, nak bagi ke orang pun tak apa. Bila tuan-tuan dah niat korban, tuan-tuan tak boleh buat lagu tu. Boleh lah? Okey, tak apa. Ginilah tuan-tuan. Kalau ada orang lah dia nak ambil tumpuk ni, tuan-tuan pesan kat dia fakir miskin kawasan ni. Baru hang nak balik kat kampung hang. Ataupun tuan-tuan pihak masjid minta awal, tuan-tuan ambil lah 1/3 awal. Ada setengah orang lagi sedih, dia ambil tumpuk dia, yang hak best tu semua dia ambil kat dia. Fakir miskin dia bagi yang daging yang penuh dengan urat-urat tu. Ni korban macam mana tuan-tuan? Dia bagi yang daging penuh urat tu, dia bagi kat fakir miskin tuan-tuan. Allahu akbar tuan-tuan. Tak cantik lah tuan-tuan. Tak cantik lah. Saya ada setengah masjid kata kami, ustaz kami terpaksa ambil dulu. Pasal apa? Nanti kalau kami tak ambil, nanti dia bagi kat fakir miskin urat, hak daging yang tak elok tu, yang dia bagi tu. Yang hak batang pinang, pure daging tu, dia buat perak lah tuan-tuan. Harimau menangis katanya.
Baik. Jadi tuan-tuan, yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, katakanlah saya siapa-siapa lah, dia sembelih seekor lembu. 1/3 dia bagi fakir miskin lah kat kawasan kampung ni. Yang 2/3 tu dia simpan kat rumah dia. Boleh je, tak apa. Tapi pahala kurang lah. Dia pahala kurang. Tapi sah korban tu. Pasal sampai kepada fakir miskin. Hak dia 1/3 tu. Baik, 2/3 ada kat dia banyak tu. Dia boleh makan tak? Dia boleh makan. Tapi kita boleh jual ke tak boleh jual tuan-tuan? Tak boleh jual. Pasal apa? Bila tuan-tuan niat korban, tuan-tuan bukan pemilik mutlak daging tu. Faham tak? Tuan-tuan hanya boleh makan saja. Habis tu dah banyak sangat ustaz, tuan-tuan boleh bagi ke orang. Kalau bukan fakir miskin, hibah. Jiran ke, ustaz ke, siapa-siapa nak bagi boleh. Dan yang sebaik-baiknya, tuan-tuan bagi kepada ba'isal faqir. Orang miskin lagi susah. Itu yang sebenar-benarnya. Kita tak boleh jual. Tak boleh disebabkan daging banyak, kita pergi buka kedai daging depan rumah jual. Berdosa besar. Berdosa besar. Kita jual fakir miskin punya. Cuma yang boleh jual ni tuan-tuan, termasuk juga contoh saya bukan di kalangan orang fakir miskin. Ada jemaah masjid ni bagi, jemaah masjid ni bagi banyak saya dapat. Sampai penuh saya punya peti, nak letak mana ni? Nak makan banyak-banyak daging fresh tuan-tuan. Nanti masuk wad nanti pening kepala, darah tinggi. Mana boleh makan daging fresh banyak-banyak? Jadi tuan-tuan, saya nak buat lagu mana? Saya tak boleh jual. Saya tak boleh jual. Sebab saya bukan fakir miskin. Inilah pandangan yang paling kuat. Inilah pandangan Ulama Syafi'i dan pandangan paling kuat. Tuan daging korban tak boleh jual. Saya yang bukan miskin ataupun siapa-siapa yang dah dapat atas dasar hibah. Maksudnya kita, walaupun orang tu kata ni saya sedekah, dia sebut sedekah ke tak sedekah ke, kita ni kalau bukan fakir miskin, bukan ba'isal faqir, itu hibah di sisi agama. Saya dapat hibah banyak. Saya tak larat makan. Saya tak boleh jual. Saya jual, saya berdosa. Pasal korban bukan untuk saya. Habis tu nak buat lagu mana? Daging tu saya boleh bagi kat orang lain, sama ada orang tu miskin ke tak miskin, ataupun saya bagi pada fakir miskin. Boleh no? Yang boleh jual daging korban hanya satu golongan sahaja yang disebut dalam Quran, iaitu ba'isal faqir, orang miskin dan susah. Dia sahaja yang boleh jual. Asnaf yang tuan-tuan mungkin kenal kan, tuan-tuan lebih kenal. Orang yang jual burger, tak jual burger pun dia tak hidup, itu termasuklah asnaf. Orang yang pergi ke laut, kalau dia sakit tak pergi ke laut, dia pun tak nak makan, itu termasuk dengan asnaf. Orang yang kerja buat rumah, duit simpanan tak ada, betul tak? Kalau tak pergi buat rumah, dia pun melarat hidup dia, itu asnaf. Itu miskin nama dia. Orang yang bekerja sendiri tuan-tuan, pergi pang racun kan, kalau sakit tak lepang racun, makan pun tak ada, kena minta ke orang, minta tolong. Asnaf. Banyak orang kampung lagu tu sebenarnya. Kalau kita tengok betul ada je golongan lagu tu. Mereka ni kalau dapat daging banyak, dan memang sepatutnya mereka dapat daging banyak, sebab korban memang untuk mereka pun, bukan untuk kita. Patutnya mereka lah yang dapat batang pinang, tulang yang best-best ni, mereka lah punya. Sepatutnya begitulah. Itu yang sebenar-benarnya. Jadi katakanlah mereka dapat banyak daging, mereka tak tahu buat apa, penuh daging. Masjid ni bagi, katakan masjid ni semua bagi kat fakir miskin. Yang buat kerja semua pakai dapat daging pasar punya, betul tak? Bagi, itu afdal-afdalnya. Katakan dapat banyak, fakir miskin dia boleh buka kedai daging depan rumah dia. Dia boleh buka kedai daging. Kedai daging. Siapa nak beli daging boleh. Dia boleh jual. Sebab Quran sebut korban memang untuk dia. Bukan untuk kita. Bukan untuk ustaz, bukan untuk guru. Kan? Korban untuk dia. Baru terlaksana tujuan korban tu. Baik tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan, kita dah jadi budaya. Yang buat kerja ambil daging lah. Tidak tuan-tuan, yang buat kerja ambil daging. Yang ni tak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, oleh para sahabat tabi'in, tak pernah. Tapi dah jadi budaya di Malaysia. Begitulah. Jadi macam mana JAKIM pun bincang, lama dah JAKIM bincang, berfatwa, macam mana nak bincang kes ni. Kata JAKIM begini. Yang pertama, fakir miskin mesti dapat lah. Bahagian ni mesti dapat. Seekor lembu tu 1/3 mesti sampai pada fakir miskin di kawasan tu. Tu yang pertama. Yang kedua, dah bagi pada fakir miskin ni, orang yang datang semua tu, yang buat kerja ke apa, dia boleh ambil atas dasar hibah. Hibah lah. Dah dia ada, dia ambil. Betul tak? Dia ada mai, dia pun ambil lah. Tetapi tidak ada advance. Tak advance, dia lebih pada orang. Sebab bila dia lebih pada orang, dia akan jadi, itu bukan hibah, itu adalah upah. Yelah, bila tuan-tuan bagi dia lebih, pasal apa bagi dia lebih? Pasal dia buat kerja tadi. Itu upah. Itu upah. Walaupun tak ada saja bagi hibah saya, pasal bahan bagi, pasal dia buat kerja, itu adalah upah.
Macam tuan-tuan, contohlah saya jadi ketua polis mana-mana bahagian lah tuan-tuan. Katakan tempat saya jadi ketua polis tu kawasan panas, banyak kota kursi gelap. Jadi ya ketua polis, ada orang call, hello bos perlukan rumah, kereta, kita boleh bagi. Contohnya lah. Saya tu tak kenal token ni kata bos mai sini, kita dah sediakan banglo untuk bos. Kita tak nak minta apa-apa, kita bagi saja. Saya tak kenal dia ni mai pada mana. Ataupun dia dah beli Ferrari sebiji, Velfire sebiji, yang kita bagi saja bos. Tak ada apa-apa bos, kita bagi saja. Agak-agak bagi saja ke bukan saja tu? Bagi sajalah. Tapi tuan-tuan tunggu lagi apa bulan ni. Bila bos, lu punya orang kacau kita punya kerja. Rupanya kita punya tentera kita punya pegawai polis duk kejar, dia punya orang bawa datang. Dia call. Dia punya orang sudah kacau kita punya kerja. Itu yang kadang-kadang call balik. Nak dapat tangkap dah balik. Depan dah balik. Ketua balai call. Jadi tuan-tuan, bukan saja bagi, ada cerita di sebaliknya. Rasuah ni tuan-tuan, orang yang terima tahu tak orang yang bagi tahu. Orang yang terima dia tahu, aku tak kenal dia ni. Dia bagi mesti ada benda di sebaliknya. Itu rasuah. Tapi kalau saya jadi ketua polis, mana-mana bahagian lah cawangan, saya ada seorang kawan saya ni. Kawan saya ni memang tiap-tiap tahun bagi saya hadiah. Saya polis ke, saya tukang sapu ke, saya tak jadi pegawai bagus ke, dia ni memang tiap-tiap tahun jumpa bagi hadiah. Kalau saya jadi ketua balai, ketua hakim ke, ketua cawangan ke apa ke tuan-tuan, dia mai bagi saya hadiah, saya tahu dia ni bagi memang pasal saya, bukan pasal jawatan. Tuan-tuan jelas? Faham saya no? Itu bukan rasuah. Sebab tu orang yang bagi dia tahu, dengan orang yang terima dia tahu. Walaupun masih dia bagi, tak ada apa-apa. Betul tak? Ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Saya lagi cerita lain. Saya tu Nabi SAW marah orang yang ambil orang yang pergi kutip zakat. Dia pergi kutip zakat, Nabi wakil yang kutip zakat. Kutip jizyah pada orang Yahudi. Orang Yahudi ni bijak. Orang Yahudi ni dia bagi ni untuk Rasulullah. Ni jizyah untuk Rasulullah. Yang lebih ni kami saja bagi kat hang. Nampak tuan-tuan? Orang Yahudi pun pandai. Saja ni saja hadiah untuk hang lah. Bila dia sampai depan Nabi SAW, dia tunjuk, ya Rasulullah, ini bahagian jizyah daripada orang Yahudi untuk negara ni. Rasulullah tengok ada lebih. Yang lebih ni dia pun bagi hadiah kat saya. Apa Nabi sebut? Nabi kata, kalau hang berhak menerima hadiah ni, hang duduk di rumah ayah dengan mak hang. Hadiah ni sampai ke tak sampai? Makna dia buat, depa bagi hadiah ni pasal hang ada jawatan. Faham? Tahun ni bagi hadiah, tahun depan tolong kau tim sikit. Betul tak? Dia ada cerita di sebalik dia. Itu rasuah, sebesar-besar dosa. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang rasuah dan bagi duduk dalam neraka, dosa besar. La'anat Allahu rashi wal murtashi. La'anat Allah pada dua golongan ni. Sama tentang bagi daging korban tuan-tuan. Orang yang bagi dan terima tahu. Ada seorang ustaz tu kata, saya ada seorang kawan ustaz, dia sembelih daging. Tiap kali sembelih dapat yang best-best lah, batang pinang, kepala, macam-macam. Jadi dia kata, ni ustaz tuan-tuan, tapi ustaz pun saya tak tahu ustaz macam mana boleh pening tuan-tuan. Ustaz ni kata kat saya, tak apalah mereka nak bagi hibah. Kalau betul-betul hibah, ustaz tak main sembelih pun dia hantar kat rumah. Itu hibah. Tapi kalau ustaz main sembelih, ustaz dapat depan, itu bukan hibah, itu upah. Pasal apa dapat lebih? Dia suka sembelih. Habis tu takkan tak boleh bagi lebih? Boleh. Dia nak daging pergi beli kat pasar. Ni daging fakir miskin. Kalau dia nak duit, bagi RM50. Sebab tu tuan-tuan boleh ambil lebih bahagian. Kalau harga lembu 700 satu bahagian, tuan-tuan ambil 800 pengurusan. Boleh untuk bayar pada orang yang. Jadi tuan-tuan, ceritanya sepatutnya orang yang datang buat kerja ke, yang mai ke, kena ingat kita niat ikhlas. Tuan korban dah keluarkan duit, korban untuk fakir miskin. Apa salahnya kita datang khidmat untuk fakir miskin? Kalau tuan-tuan nak upah, boleh cari tuan korban, kita boleh minta upah. Pasal kita dah bekerja untuk dia. Tapi bukan melalui daging korban, melalui duit atau pergi beli daging kat pasar. Bukan daging tu. Kalau nak ambil daging juga macam fatwa Jakim, kita ada, kita pun dapat seperti mana orang lain dah dapat. Cuma kalau nak dapat lebih ni macam mana? Benda yang orang tak mahu. Contohnya apa tuan-tuan? Perut semua tak mau, tapi dah proses, semua pakai nak. Yang ni perut, siapa nak proses. Bagus masjid dia maklum kan. Siapa yang boleh proses sekian ambil. Tuan-tuan buat itu tak? Maklum. Siapa yang boleh proses ambil. Perut, kepala, kan dia nak ambil otak kan, nak pergi pecah. Kan sedap otak dia tu. Hak yang tu tuan-tuan boleh.
Tuan-tuan bagi tahu siapa yang boleh urus. Katakanlah kalau kat sini ada fakir miskin yang boleh urus, bagi dia. Boleh lah, kaki ke tulang ke, ada fakir miskin sebab korban untuk dia. Boleh lah, kalau dia boleh urus, bagi dia tu. Sama dengan kulit. Sama dengan kulit. Kulit biasanya nak dapat kulit macam kulit kompang tu payah. Kita kena apa? Urus. Kalau tak ada siapa urus, kita tanam saja. Betul tak? Jual boleh tak? Jual tak boleh. Jual tak boleh. Habis tu siapa yang boleh jual? Kita ambil kulit tu bagi kat fakir miskin. Fakir miskin jual tak apa. Boleh lah. Itu dia punya. Kita tak boleh jual. Tuan korban tak boleh jual. Orang yang bukan fakir miskin tak boleh jual. Saya bukan fakir miskin, tuan-tuan bagi kulit. Saya proses kulit, saya buat kulit kompang, saya jual kompang. Berusaha. Saya berusaha. Pasal korban kulit itu bukan untuk saya. Kalau tak guna, tanam, tuan-tuan. Jangan kita menipu dalam niat kita. Kita niat korban, rupanya dalam diam kita buat bisnes dengan korban, tuan-tuan. Jadi tak boleh. Tulang, tuan-tuan. Tulang begini. Kalau setengah masjid dia potong, betul tak kan? Betul tak? Dia potong, dia bubuh dalam plastik. Semua dapat. Itu yang terbaik. Tulang. Ya. Ataupun bagi fakir miskin. Fakir miskin. Asnaf. Kalau nak bagi semua, potong masuk semua. Ya, sebab ada masjid buat macam tu. Banyak masjid dah buat macam tu lah. Potong-potong, letak semua dalam plastik, bagi. Kalau tak boleh buat, ada fakir miskin, berikan pada dia. Sebab kalau ikutkan dulu, tuan-tuan, kita tak makan, orang Arab mana makan tulang tu. Kita kreatif, tuan-tuan. Kita yang dalam tulang pun kita serup dengan straw. Gebok ke apa, sum-sum tu kan. Orang Arab mana ada makan lagu tu. Orang Arab buat apa? Orang Arab dia tak jual, dia tak jadikan upah. Tak boleh. Upah dengan jual ni benda yang sama. Upah ni kita beli tenaga kerja dia. Dia kerja untuk kita, ni upah. Kita beli tenaga kerja dengan benda tu. Ataupun kita jual. Jual pun sama lah. Dia beli juga. Dia beli, kita ambil duit. Kita bagi barang kat dia. Ini kita bagi barang kat dia, kita ambil tenaga dia. Sama lah tu. Jadi, yes. Okey, macam ni bagus. Ada yang masak kan? Ada yang masak begini, tuan-tuan. Ini yang jadi satu surau. Masjid tu dia cukup marah dengan saya, tuan-tuan. Pasal dia pemasak yang buat kerja saja makan. Saya takut ada syubhah upah. Kalau ikut Nabi tak boleh langsung. Kalau ikut Nabi langsung tak boleh. Jadi ulama dah cuba fatwa ni supaya boleh jadi boleh ni fatwa. Kalau ikut Nabi tak boleh. Jadi saya bagi tahu kat masjid begini, saya kata, nak masak boleh. Kalau nak panggil semua takut tak cukup. Betul tak? Senang kata lagu ni. Tuan-tuan masak tulang-tulang tu, tuan-tuan kenal tak? AJK masjid kenal tak siapa asnaf? Kenal kan? Siapa asnaf? Ada senarai tak? Ada kan? Tuan-tuan maklum pada asnaf ni apa? Orang kata kita ada buat makan, kadang nak main-main lah. Maklum pada dia apa? Maklum saja. Katakanlah dah kita buat makan apa semua, yang asnaf ni tak mai, tak apalah kita je makan. Boleh tak? Kita dah maklum. Tuan-tuan faham maksud saya? Tapi maklum pada dia apa? Jangan khususkan pada orang buat kerja. Nanti takut seolah-olah itu menjadi hibah. Bukan jadi hibah, upah pada kerja guna bahagian daripada korban. Benda ni tak boleh. Boleh lah. Benda ni memang tak boleh. Yang tak boleh ni bukan saya sebut, seluruh ulama sebut, tuan-tuan. Ijma' seluruh umat Islam. Kalau ada ustaz kata boleh, tuan-tuan, yang ni saya tak tahu mai dari mana. Tuan-tuan buka lah fiqh Syafi'i, fiqh Hanafi, fiqh Hanbali, fiqh Maliki. Ijma' ulama seluruh daging korban tak boleh diguna sebagai upah walaupun sikit. Kalau ada ustaz kata boleh, silap sesilap-silapnya, keliru, tuan-tuan. Itu je saya boleh sebut. Memang silap. Tuan-tuan boleh buka kitab fiqh ala madhabil arba'ah, fiqh 4 mazhab, ataupun fiqh Islami wa adillatu, ada 13 mazhab dalam tu. Tak ada satu ulama kata boleh. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau lagu ni lah, tuan-tuan, kalau lah kita dah jadi budaya lah, kita boleh ke ni sikit lagi saya teruskan, boleh sikit no? Begini, tuan-tuan, kalau lah dah jadi budaya pakai nak daging, pertama kita ada pilihan. Yang pertama, daging korban ni sebenarnya tanggungjawab tuan tu, macam Rasulullah SAW lah. Bila saya nak korban, tanggungjawab saya sembelih, tanggungjawab saya lapar, tanggungjawab saya juga bagi pada bagi miskin. Ni kerja saya. Saya nak cari pahala kan. Jadi sekarang ni kita tak buat. Sepatutnya saya kena upah orang, betul tak? Saya upah orang sembelih, saya bagi nah RM50. Okey, 5 orang hampa tukang lapar nah seorang 50. Betul tak? Dah lapar apa semua, saya pergi bagi fakir miskin. Jadi depa semua tu dapat duit. Itu sebenarnya. Daging korban jangan kacau. Depa semua pakai duit. Katakanlah saya kaya sikit lagu ni. Saya ada 2 ekor lembu. Seekor lembu saya ada 5 ekor lembu contoh. 4 ekor lembu saya korban, lagi seekor saya tak niat korban. Boleh lah. Saya niat sedekah.
Tapi takkan dapat pahala daging korban, sebab pahala korban tu besar tuan-tuan, besar sebesar-besarnya. Kita nak pahala kena berkorban lah tuan-tuan. Dia tak boleh kita mana-mana. Saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, kalau walaupun korban tu sunat, tapi tuan-tuan kena ikut hukum hakam dia. Contohnya tuan-tuan, tuan-tuan nak sembahyang sunat duha, boleh tak tuan-tuan nak sembahyang sunat duha tak ada uduk? Tuan-tuan buat macam tu berdosa. Lebih baik jangan sembahyang. Tuan-tuan nak sembahyang tarawih, tapi nak sembahyang tarawih sambil minum air, lebih baik jangan sembahyang, hang buat dosa. Sama juga korban, dia sunat, tapi bila tuan-tuan buat, tuan-tuan kena ukur hukum hakam dia. Pahala korban lebih besar daripada pahala sedekah sunat. Saya sembelih, katakanlah saya sembelih lembu 4 ekor korban, ini pahala besar sebesar-besarnya. Seekor lagi lembu saya niat sedekah, saya tak dapat pahala korban, saya dapat pahala sedekah lah. Dan yang hak lembu sedekah ni saya bagi semua, daging ni yang ambil pada yang buat kerja, tak ada masalah. Faham tak? Sebab ini sembelih sedekah. Boleh? Daging korban jangan sentuh. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya begitulah tuan-tuan, kita ambil seperti mana macam mana orang lain dapat, begitulah yang kita ambil. Kalau boleh tuan korban tu bagilah upah lah, betul tak tuan korban tu? Sebab tu saya kata tuan-tuan boleh ambil lebih. Kalau satu bahagian 700, tuan-tuan boleh ambil 800, tuan-tuan boleh ambil 900. Maklum pada tuan korban. Tuan korban dia dah tak sembelih, tuan korban dia tak lapar, tuan korban dia tak bagi pada fakir miskin. Siapa buat kerja? Orang ramai, betul tak? Kalau orang ramai buat kerja, boleh minta upah dengan dia, tapi jangan guna daging. Daging ni bukan upah, ni fakir miskin punya. Nah, tak boleh buat upah. Nak upah guna ambil duit, tak mau duit, suruh dia beli daging batang pinang seorang sekilo. Boleh tuan-tuan. Tapi yang sebaiknya kita buat, yang sebaiknya kita mai buat kerja ikhlas lah, betul tak? Kita berkhidmat untuk fakir miskin. Boleh kita dapat buat. Ya, sila. Kalau dia main betul itu, pertama dia kena orang yang layak terima apa ni. Jadi dia pergi buat rumah ni, dalam itu orang pergi kerja. Dia jadi hibah kan, dia jadi korban kerja. Dia jadi sedekah tu dia. Ya, tapi dia kalau dia tak mau ikut akan dia tak ada mana. Dia fakir miskin. Dia bagi miskin kan. Tapi dalam masa dia main dulu buat kerja ni. Jadi kita bagi lagi kerja. Banyak orang dia dapat lah. Jadi yang tu dia main dalam masa sama dia main dulu buat kerja, dalam masa sama dia bagi dia pergi buat kerja. Ada sini kita buat kan dia buat. Fakir miskin ni banyak mana kita bagi kat dia, dia jadi sedekah. Kalau dia main tolong. Dia main tolong mu sedekah juga. Sebab memang dalam Quran sebut fakir daging korban untuk dia. Wa at'imul ba'isal faqir. Saya faham maksud macam ni, maksud haji, kalau dia tak main kerja dia dapat sikit. Dia buat kerja. Dia dapat kalau orang ni 10 kilo dia 20 kilo. Tapi dia bagi tolong buat kerja. Dia dapat 10 juga. Tapi masih kerana dia main dulu kerja sama, dia dibuatkan dia dapat kalau dia dapat korban. Daging korban memang untuk fakir miskin. Bila untuk fakir miskin tak ada timbul isu upah. Boleh nah? Iya, sedekah untuk dia. Ya. Tahap mana yang kita akan bagi miskin kalau kita kena kita bagi kami. Ya, zaman sekarang begini saya sebut tadi kan. Yang pertama, orang yang kerja kes pagi makan pagi, kes petang makan petang. Contoh, kalau dia jual nasi lemak. Kalau dia tak jual nasi lemak, dia tak ada makan, dia fakir miskin. Kalau ada orang yang pergi ke laut, kalau dia tak pergi ke laut, dia tak ada makan, dia miskin. Kalau ibu tunggal, suami tak ada ibu tunggal, suami tak ada, anak pun tak ada, dia juga termasuk dalam miskin. Termasuk juga orang yang ada gaji tapi tak boleh menanggung. Katakanlah gaji dia 3,000, tapi anak 12. Semua pakat sekolah kat universiti. Jadi tuan-tuan tahu dia punya pendapatan pun tak apa nak cukup dengan hidup dia. Dia juga termasuk dalam miskin. Satu lagi, kalau dia punya pendapatan sepatutnya dia belanja dalam sebulan 3,000. Tapi pendapat untuk bayar sewa rumah dia, untuk bayar yuran anak dia kat universiti, untuk bayar semualah keperluan ni, dia perlukan 3,000. Makan minum dia. Tapi pendapatan dia tak sampai 1,500, maka dia termasuk di kalangan fakir. Kalau gaji dia sampai 2,800 ataupun 2,500, tak cukup 3,000 tu, dia termasuk dalam miskin. Macam ni Ustaz, sebenarnya dia kalau kuasa tinggi dia pakai bagi semua orang akan dapat. Kaya akan miskin, yang hutang, kalau dia tak semua akan dapat itu. Macam mana nak tahu tak? Kalau ada pada sikit dia dapat, hak yang mungkin tidak. Kalau nak kira 1/3 daripada lagi tak akan kita untuk bagi miskin.
Kalau mana satu mungkin bagi 34 pilihan. Kira-kira bagi miskin ni ada 20 rumah kan? Hak bila tu dia nak tahu. Baik, begini. Pertama, pakai miskin dapat banyak mana pun tak apa. Pakai miskin dapat 1 tan pun tak apa. Pasal memang daging korban untuk dia. Cuma kalau buat di setempat ni, ramai mana fakir miskin, bagi semua dapat. Boleh lah. Katakanlah tahun ni masjid tuan-tuan buat lagu ni lah. Contoh lah. Ada satu jutawan kat sini lah, contohlah jutawan. Dia buat lagu ni. Dia bagi tahu semua daging korban yang di sini orang yang tak miskin tak ambil. Pasal apa? Saya dah standby 3 ekor lembu untuk orang buat kerja. Contoh. Segala lembu yang 5 ekor tadi tu tuan-tuan bagi kat fakir miskin. Katakanlah 20 orang kan. Depa dapat banyak ah. Tak ada masalah, memang untuk depa pun. Memang untuk depa pun. Korban tu untuk depa, bukan untuk kita ni. Okey, lepas tu yang hak buat kerja tadi tu ambil lembu 3 ekor yang bukan dengan niat sedekah. Ataupun katakanlah jutawan ni kata lagu ni lah. Yang buat kerja aku bagi seorang 200 macam tu. Seorang 200 aku bagi. Tapi daging korban jangan ambil. Jadi daging korban tu kita bagi semua kepada fakir miskin. Tuan dia ambil sikit, macam Nabi ambil sebelum makan. Fakir miskin dapat banyak mana pun saya kata, dia boleh jual balik, tak ada masalah. Dia boleh buat nasi lemak daging korban, jual depan rumah dia. Tak apa. Kita tak boleh. Boleh tak? Itulah yang saya sebut tuan-tuan. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, besar rahmat lah bila JAKIM keluarkan fatwa, kita yang buat kerja kita boleh ambil. Tapi seperti mana orang lain dapat, macam itulah kita dapat. Kalau ada bahagian yang orang tak nak urus, sebaik-baiknya kalau ada fakir miskin nak, bagi pada dia. Tapi kalau tak nak sebab, kita buka lah. Macam kepala kan, macam kulit, macam perut. Dah tak ada siapa urus, kita buka. Macam ada masjid tu dia buka. Siapa boleh urus sila. Boleh urus ambil. Boleh urus ambil. Tidak kita tanam je sayang. Betul tak? Macam kulit kan. Tanam je sayang. Kalau lembut urus. Tapi biasanya kulit tanam. Betul tak? Tanam ke sini? Ke urus kulit? Tanam. Tapi jual tak boleh. Jual haram sah. Dan jadikan upah tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kecuali dia fakir miskin. Dia fakir miskin. Yang buat kerja tu fakir miskin tak apa. Tak boleh haram. Dan memang banyak orang curi pun saya tahu. Ada masjid yang hilang kepala lembu tu. Dia curi lagu mana saya tak tahu. Ada masjid yang hilang ekor. Lembu banyak, ekor hilang. Macam mana hilang tak tahu. Ada masjid di dalam Krian juga tuan-tuan, yang mana batang pinang hilang. Dah ada orang yang curi batang pinang tu. Dia ambil, dia letak kat pokok sawit. Lepas tu dia pergi potong lagi. Senyap-senyap pergi curi lagi letak kat pokok sawit. Saya beritahu orang yang buat kerja lagu ni, dosa sebesar-besar dosa. Sebesar-besar dosa tuan-tuan. Boleh lah, sebesar-besar dosa. Hatta tuan korban pun tak boleh jual. Nah, kita tak boleh ambil, tak boleh curi. Itu saya kata mindset kena ubah. Silap tu mindset tu. Kita sangka kita buat kerja, daging korban aku punya. Mana ada orang buat macam tu tuan-tuan. Kita khidmat. Ada lagi satu tempat juga di belah Teping tu. Seminggu lepas korban, bilik mayat busuk. Seminggu lepas korban, bilik mayat busuk sebusuk-busuknya. Pasal apa? Geng-geng potong daging ni bawa sorok dekat tempat mandi mayat tu kan, tempat mandi mayat tu. Kan? Dia bawa sorok dalam tu. Dia bawa sorok, lupa nak ambil. Curi banyak sangat, lupa nak ambil. Seminggu busuk. Allahu Akbar. Boleh tuan-tuan? Jadi saya minta maaf tuan-tuan ada kurangan dan sebagainya, tapi itulah hakikat hukum korban begitu. Ya, satu lagi. Tak perlu. Yang kita ambil tu tak wajib. Barakah ni banyak. Barakah contohnya kita doa boleh jadi barakah. Tidak, kita doa di masjid jadi barakah. Kita doa, contoh kita beli makanan, kita doa Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkati pada apa yang kami makan. Barakah juga. Boleh lah. Jadi dia tu bukan benda yang wajib. Adapun kita makan pada daging korban sedikit, kita nak ambil barakah padanya kalau kita boleh ambil. Boleh lah kalau kita boleh ambil. Sekarang kita duduk luar negara, kita nak ambil lagu mana? Kita tak boleh ambil. Bukan saja tak boleh ambil, kita tak boleh nak ambil. Dan itu bukanlah satu benda yang wajib. Namanya berkat ni benda yang Allah Ta'ala jadikan kebaikan padanya. Kalau contohnya lah, tuan-tuan pergi beli daging korban di pasar, tuan-tuan beli 10 kilo, daging apa-apa lah, tuan-tuan beli 10 kilo, tuan-tuan sedekah kat fakir miskin 9, betul tak? 9 kilo. Tuan-tuan ambil kat tuan-tuan 1 kilo. 1 kilo tu barakah. Betul tak? 1 kilo tu barakah. Sebab bahagian daripada yang kita sedekahkan.
Tak apa, tak masalah. Sebab makan tu tak disyaratkan kita makan. Syarat tu tak disyaratkan kita makan. Adapun barakah ni banyak barakah ni. Kereta kita berkat tak? Berkat tak berkat kereta kita? Kita tak berkat tuan-tuan. Berkat ni Allah jadikan kebaikan pada benda tu. Contohnya baju tuan-tuan ni, tuan-tuan beli dengan rezeki yang halal. Tuan-tuan pakai pergi semayang, pergi masjid, baju ni berkat. Boleh dia ada berkat di situ, kebaikan Allah padanya. Dah. Sama rezeki, tuan-tuan kerja apa-apa, tuan-tuan kerja elok. Kerja sungguh-sungguh, tak curi tulang, elok-elok. Rezeki yang tuan-tuan dapat 25 tu, rezeki berkat. Allah Ta'ala jadikan kebaikan padanya. Dengan duit tuan-tuan dapat tu, hidup tuan-tuan bahagia. Boleh lah, berkat juga. Jadi berkat ni banyak tuan-tuan, bukan pada daging-daging korbannya. Cumanya kalau daging tu depan kita, tuan-tuan boleh sunat. Bukan wajib mah. Sunat tuan-tuan ambil sikit daripada dia. Tapi kalau dah jauh di depan kita, tak kita nak ambil tuan-tuan kan. Kita niat semua untuk fakir miskin lah tuan-tuan. Betul tak? Baik. Ya, satu lagi sila. Ya, ya. Oh, maksud dia pasal dia tak pergi masjid? Pertama, kalau orang tu panggil, kita kena pergi. Itu tak selagi mana dia orang beriman. Kalau dia panggil lah, kalau dia panggil personal. Contohnya dia panggil saya personal. Bila panggil personal, kita wajib pergi. Itu antara kewajipan kita sesama Muslim. Dia panggil. Tapi kalau dia panggil secara ijmali saja, contohnya dia panggil main masjid lah, tuan-tuan semua sila, dia panggil okay, imam, yang disebut nama tu wajib betul. Imam, Bilal apa semua yang dia sebut tu dipanggil secara khusus. Adapun dia dipanggil secara ijmali ya, dan seisi keluarga. Contoh kan biasa tengok dalam surat tu kan, dijemput kepada fulan bin fulan dan seisi keluarga. Seisi keluarga tu umum, betul tak? Tak wajib pergi. Tapi yang nama khusus tu wajib pergi. Jadi nama khusus yang dia bagi kad pada orang personal itu wajib pergi. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, antara kewajipan lah ijabatul dakwah, kita memenuhi jemputan dia. Boleh lah. Tapi kalau siapa yang tak dijemput, boleh saja dia tak pergi. Tapi kena pergi, orang yang dijemput secara khusus wajib pergi atas dasar sama Islam. Boleh lah. Macam orang yang macam tu lah, yang tak, macam yang abang sebut tadi tu, dijumpa kita, dia bagi salam, kita wajib jawab. Kita tak boleh lah tak jawab tuan-tuan. Sebab antara kewajipan orang Islam adalah kita dia bagi salam, kita kena jawab. Termasuk juga bila dia mati, kita tak boleh biar dia. Kita wajib urus dia. Walaupun duduk seorang, kita wajib mandikan dia, kita wajib kafankan dia, kita wajib semayangkan dia, dan kita wajib keumikan dia. Bukan dia saja, malah kafir zimmi sekalipun. Orang kafir yang duduk di Malaysia ni, yang tak menentang Islam, tak menentang musuh umat Islam, dia mati wajib negara uruskan dia. Nak uruskan dia, tanam ikut cara dia. Atas dasar sesama manusia lah. Boleh lah. Jadi saya minta maaf tuan-tuan. Cuma yang kata boikot ni lagu ni. Yang kata boleh boikot lagu ni. Katakanlah orang yang mati, Nabi pernah tak semayang orang yang berhutang banyak. Dia berhutang, dia tak mau bayar. Kan ada orang berhutang, dia hutang tapi tak mau bayar. Hutang dan malas bayar. Nabi tak semayang jenazah dia, tapi sebahagian sahabat semayang. Makna dia, kalau ada orang yang contohnya kita terkenal dengan orang yang sesat, orang-orang agama, pembesar-pembesar ni, kalau boleh dia tak payah pergi. Contoh dulu ada kes satu orang yang inti hadis, meninggal di Kulim kan, inti hadis tu, yang dia kata hari kiamat tak ada, hadis semua tak boleh pakai, tidak ada syurga, tidak ada neraka. Ni memang akidah kufur tuan-tuan. Dia tulis di website dia. Bila dia mati pukul 5 pagi, orang tak tahu nak buat apa. Mufti Kedah kata tak apalah, urus dah 5 petang baru ambil urus. Sebab yang ditulis tu masih ada, website dia sampai hari ni ada, boleh buka. Memang dia tulis Nabi Muhammad tak boleh sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengarut. Lalah uruskan juga. Pasal apa urus? Sebab kalau tak urus, padri akan ambil. Padri kata kalau tak urus, kami akan ambil. Padri tu mana dah? Kristian, kami akan ambil dia, urus secara Kristian, tanam di perkuburan Kristian. Jadi Mufti Kedah kata kalau begitu kita kena ambil. Tidak nanti viral seluruh dunia orang Islam, sebab orang kafir anggap dia Islam. Dia tak istilah keluar dari Islam, betul tak? Orang kafir anggap dia Islam. Jadi akan jadi viral seluruh dunia, orang Islam tak uruskan, malah dia ada doktor lagi, terkenal jugalah. Doktor PhD lah, tapi bukan bidang agama. Jadi kalau kita tak uruskan dia, akan masuk akhbar orang Islam tak uruskan jenazah
ilmuwan ataupun sarjana Islam lah. Jadi untuk jaga tu nama baik, adalah sebahagian orang yang ambil jenazah dia, kemudian bagi mandi, dan melepaskan kewajipan dia, bawa ke masjid sembahyang jenazah dan ke bumi. Adapun ustaz, tok guru, pemimpin-pemimpin, sunat tak perlu hadir. Boleh lah, sekadar melepaskan